Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zakaria, nombor metrik 266007. Hari ini saya akan membuat pembentangan tugasan individu subjek GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Tajuk yang dipilih ialah golongan termiskin di dalam modul 43. Seperti yang kita tahu umum, negara Malaysia telah meneruskan momentum dalam pemulihan ekonomi selepas dunia termasuk negara Malaysia yang dilanda pandemik wabak COVID-19. Wabak ini telah menjejaskan ekonomi negara Malaysia dan dunia dan ia memberi impak yang sangat besar dan memerlukan tempoh yang agak lama bagi pemulihan ekonomi negara. Malaysia juga terkesan bagi pemulihan dengan peningkatan inflasi global yang mengakibatkan kenaikan harga terus-menerus dan dalam makanan dan bahan mentah. Bukan itu saja, isu rantaian pembekalan makanan turut terganggu berpunca daripada peperangan tercetus di antara Rusia dan Ukraine yang telah menyebabkan kos operasi dan input telah meningkat secara mengejut. Di Malaysia terdapat 4 buah negeri yang telah direkodkan dengan kadar kemiskinan tegar yang paling tinggi, iaitu negeri Kelantan, Sabah, Sarawak dan Perak. Hal ini telah dijelaskan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, iaitu Datuk Idin Sazli Sheikh. Golongan miskin juga diklasifikasikan sebagai golongan berpendapatan paling rendah ataupun juga dikenali golongan miskin tegar. Golongan miskin tegar ini merujuk kepada golongan yang berpendapatan isi rumah kurang daripada pendapatan garis kemiskinan PGK iaitu RM500 dan pendapatan per kapita sebanyak RM100. Isu kadar kemiskinan ini juga terkesan daripada pandemik COVID-19 dan isu perperangan yang tercetus daripada negara Rusia dan Ukraine. So, bagi membicarakan dan menghuraikan golongan termiskin di Malaysia dalam bab 3 modul UUM, pendapatan bagi mengatasi masalah yang timbul. Selain itu, idea dan andaian pembangunan dan kemiskinan merupakan dua isu negara yang tidak dapat dinafikan kerana keseimbangan pendapatan negara adalah dipengaruhi daripada dua isu. Ini kerana terdapat juran pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Terdapat beberapa dasar dan strategi yang telah dijalankan oleh kerajaan dari dahulu lagi. Antaranya ialah Dasar Ekonomi Baru 1971-1990 dan Program Pembangunan Rakyat Termiskin PPRT pada tahun 1989. Kerajaan juga turut melaksanakan kemudahan-kemudahan seperti pendidikan, kesihatan, bekalan air dan elektrik. Kerajaan juga amat menitik beratkan isu golongan miskin dan memberi beasiswa pelajaran, pemberian makanan tambahan dan kepada anak-anak yang bersekolah dan pemberian baja bagi golongan miskin yang mengusahakan pertanian. Selain itu, tujuan program pembangunan rakyat termiskin ini diwujudkan pada tahun 1989 adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menerapkan nilai-nilai positif pada rakyat bagi meneruskan kehidupan seharian. Antara program-program yang dilakukan dalam PPRT adalah skim pinjaman ASB, amanah sahan berhad, bantuan perumahan, pengusahaan tanah terbiar, penanaman getah berkelompok, skim tanaman menggantikan tanaman getah dan kelapa kepada kelapa sawit dan memodenkan nelayan. Program-program ini telah banyak membantu golongan miskin agar keluar dari kepompon kemiskinan dan ada yang telah berjaya mengubah masa depan dan pembangunan negara di mana semakin
dan inflasi yang ada turut akan menurun kerana apabila pertumbuhan ekonomi berkembang pesat, kemiskinan dapat kesan permasalahan akibat dari kadar kemiskinan. Kemiskinan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kemiskinan di bandar dan kemiskinan di luar bandar. Di mana kemiskinan di bandar boleh berpunca daripada kos hidup yang lebih tinggi di kawasan bandar dan kekurangan peluang pekerjaan di mana pihak majikan lebih gemar menggunakan tenaga buruh warga asing dengan memberi kadar upah yang lebih rendah. Selain itu, terdapat beberapa masalah yang wujud terhadap ekonomi, sosial dan pendidikan. Antaranya, kesan kadar kemiskinan terhadap ekonomi, kesan kadar kemiskinan terhadap kehidupan sosial, kesan kadar kemiskinan terhadap pendidikan. Di mana cara penyelesaiannya? Malaysia merupakan sebuah negara yang sentiasa mengambil cakna terhadap kehidupan rakyat di seluruh Malaysia, termasuklah Semenanjung Malaysia, Sabah serta Sarawak. Sejak dari dahulu lagi, pihak kerajaan telah memandang serius isu kadar kemiskinan di Malaysia demi memastikan tiada rakyat yang ketinggalan. Pelbagai rancangan serta program telah dijalankan kerajaan. Antaranya, rancangan pembangunan ini telah dijalankan sejak 5 tahun dan dimulai pada tahun 1950 lagi. Pada tahun 1971, pelbagai rangka rancangan jangka panjang yang telah dijalankan seperti Dasar Ekonomi Baru DEB, Dasar Pembangunan Nasional DPN dan Dasar Wawasan Negara DWN. Antara intipati rancangan tersebut ialah Dasar Ekonomi Baru. Terdapat skim pembangunan kesejahteraan rakyat termiskin. Antara intipatinya ialah di mana sosial sebuah di mana hal ini dapat dilihat apabila terdapat segelintir masyarakat yang mengambil jalan mudah dengan melakukan aktiviti jenayah untuk mendapatkan kesenangan apabila mengalami masalah kewangan dan mengakibatkan mereka berada di dalam suatu situasi di mana kekurangan makanan, mati kelaparan dan kekurangan pendidikan. Jika isu ini berlanjutan dengan adanya peningkatan kadar kemiskinan, maka kadar jenayah juga akan meningkat. Peningkatan kadar jenayah sekaligus akan menggugatkan kesejahteraan Malaysia. Adalah penting dalam memahami juran ekonomi akan mengakibatkan pelaku kelembapan ekonomi terhadap sebuah negara itu sendiri. Sebagai contoh, negara China telah mengurangkan 70% kadar kemiskinan dunia yang berjumlah 700 juta dalam tempoh masa 15 tahun dengan melaksanakan pembasmian kemiskinan. Kedua, Dasar Pembangunan DPN. Dasar Pembangunan DPN ni program yang dijalankan adalah program penempatan rakyat termiskin, di mana kerajaan telah PPRT di mana kerajaan menyediakan bantuan keuangan dan pengurusan dalam pembangunan perumahan untuk rakyat yang kurang berkemampuan dan juga memberi perlindungan dan keselamatan terhadap penghuninya. Keberkesanan Dasar Pembangunan Nasional DPN ini dapat dilihat apabila kadar kemiskinan di Malaysia terus turun kepada 7.2% pada tahun 2000. Selain itu, Dasar Wawasan Negara. Dasar Wawasan Negara dijalankan pada tahun 2000 hingga 2010. Seiring dengan rancangan Malaysia ke-8 sehingga rancangan Malaysia ke-9. Objektif iaitu pertumbuhan mampan dan memperkukuh pengukuhan daya tahan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Di bawah Dasar Wawasan Negara terdapat skim amanah saham ASB, program Rebate Bil A340, program Geran Pertanian Pembangunan Tanah Terbiar. Analisis kemungkinan. Analisis yang digunakan bagi mengukur kemiskinan sesuatu isi rumah di negara Malaysia adalah berdasarkan pendapatan garis kemiskinan PGK. Pendapatan garis kemiskinan PGK di Malaysia adalah 2,208, manakala PGK pada tahun 2005 pula
RM 980. Gambar rajah menunjukkan wilayah persekutuan. Labuan menunjukkan PGK paling tinggi berbanding dengan negeri paling rendah iaitu negeri Perlis, iaitu bersamaan dengan RM 1967. Gambar rajah lain menunjukkan pekali gini bagi negeri Sabah adalah tertinggi iaitu 0.397 dan sekiranya kerajaan tidak menangani isu ini dengan segera, kebarangkalian tinggi jumlah kemiskinan akan terus meningkat. Cadangan dan penambahbaikan mengenai kadar kemiskinan di Malaysia, di mana kerajaan telah memperkenalkan percukaian Good and Service Tax GST, di mana kadar cukai telah dikenakan 6% kepada seluruh Malaysia dan cukai ini yang membantu dan melecehkan dan mempelbagaikan sistem percukaian dan pendapatan negara. Namun begitu, hal ini telah mendatangkan rasa tidak puas hati kepada segelintir masyarakat yang kurang memahami dan berpengetahuan mengenai isu cukai GST ini. Oleh itu, kerajaan telah mengambil langkah dengan menukar daripada GST, percukaian GST kepada SST yang dikenakan ke atas pengilan di peringkat output sahaja dan tidak boleh dituntut. GST pula adalah cukai yang dikenakan kepada pengguna sesuatu barang perkhidmatan setiap perikat rantaian sehingga kepada pengguna itu sendiri. Pelaksanaan GST SST sebenarnya banyak membantu rakyat, terutama golongan yang miskin. Penutup untuk pembentangan sebenarnya ialah di mana kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu dibanteras agar dapat membangunkan ekonomi negara. Lebih-lebih lagi, kini negara Malaysia dalam proses pemulihan ekonomi setelah menghadapi pandemik wabak COVID-19. Kekayaan negara perlulah seimbang setiap rakyat di Malaysia. Hal ini dapat mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Pihak kerajaan perlulah memainkan peranan dan mentadbir kewangan Malaysia di samping menyalurkan bantuan yang sepatutnya pada golongan yang sepatutnya dan membuat pengenalpastian yang sewajarnya terhadap golongan yang ingin diklasifikasikan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang besar yang perlu diatasi oleh sebuah negara, khususnya apabila melibatkan negara besar hari ini, kerana rakyat Malaysia haruslah berhak menerima kehidupan yang lebih baik dan terjamin. Tanggungjawab pihak kerajaan yang mentadbir perlulah mencari langkah untuk mengurangkan kadar golongan miskin dalam negara kita Malaysia. Sekian, terima kasih.